Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, saya seorang peguam beramal di Tetuan J.D. Farid dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah penangguhan kes dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ya, tuan-tuan dan puan-puan, ramai sebelum saya mulakan, ramai di sini bila pergi mahkamah tiba-tiba kita kes ditangguhkan ataupun kita selalu baca di surat khabar kes ni ditangguhkan, tapi ramai kurang faham kenapa sebenarnya sesuatu kes tu boleh ditangguhkan? Apa yang berlaku sehinggakan sesuatu kes itu boleh ditangguhkan? Dalam topik kita pada hari ini, saya akan cuba terangkan isu-isu yang berkenaan dengan penangguhan kes ini dan isu-isu berkenaan dengan penangguhan yang harus kita ketahui. Mula-mula sekali poin yang pertama untuk hari ini adalah mengenai pengurusan kes. Mula-mula sekali, bila seseorang ni diperlukan untuk hadir ke mahkamah, terutamanya bila melibatkan kes jenayah. Bila pergi kes jenayah ni, orang ingatkan, oh saya dah kena tuduh, saya datang mahkamah hari ni, oh kita boleh jalankan perbicaraan. Tapi pergi, kena tangguh. Kamu pun pelik, kenapa sebenarnya? Kalau dah tuduh saya, kenapa nak tangguh kes? Kenapa tak jalan saja kes? Ini yang kamu kena tahu. Bila kamu pergi mahkamah ni, dia ada dua pihak yang dituntut ataupun pihak pendakwa raya dengan pihak pembelaan. So bila ada kedua pihak yang bercanggah ataupun kedua pihak yang akan menentang satu sama lain, kita mula-mula sekali kena selarikan atau kena selaraskan dahulu isu-isu dokumentasi. Kadang-kadang ni ada dokumen yang tak lengkap, ada dokumen yang belum diperolehi lagi. Ada isu yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum kes tersebut boleh ditetapkan untuk bicara. Sebab itu kita akan ada tarik pengurusan kes. Peguam-peguam bagi kedua pihak akan menghadiri mahkamah, akan berhujah di hadapan hakim mengenai isu-isu yang berbangkit mengenai tuntutan tersebut dan akan mendapatkan arahan lanjut daripada mahkamah untuk menentukan hala tuju kes. Contoh, mungkin mungkin ada satu dokumen ni belum difailkan lagi. So mahkamah boleh memberi satu tarik baru untuk mengatakan dokumen ini harus difailkan sebelum tarik sekian-sekian. Itu adalah sebagai contoh. So bila kamu kena tahu, bila ada tarik mahkamah, tak semestinya tarik pertama itu kamu akan pergi untuk bicara. Bukan. Akan ada banyak lagi tarik-tarik pengurusan kes. Poin kita yang seterusnya, ini kita selalu tengoklah MC. Selalu kamu tengok peguam kata MC lah, itulah, inilah. So kamu tahu secara biasa, secara amnya bila ada MC biasanya kes tidak akan dijalankan. Tapi lagi satu benda yang kamu kena tahu adalah benda ni juga adalah bergantung kepada budi bicara hakim. Tak semestinya ada MC, ada yang berpendapat selagi mana kita mengemukakan MC di mahkamah, kes tu akan ditangguhkan serta-merta. Tidak. Sama ada MC itu akan diterima atau tidak adalah bergantung kepada budi bicara mahkamah. So, hakim akan menentukan sama ada peguam yang MC ini dibenarkan untuk bercuti, berehat dan tarik baru akan diberikan ataupun sama ada peguam lain yang boleh masuk untuk meneruskan perjalanan kes. Saya bagi contoh lah. Mungkin kes ni pada setiap masa ada dalam 4 peguam yang mengendalikan kes ni. Tiba-tiba salah seorang peguam itu MC. So, hakim boleh buat keputusan kes masih boleh diteruskan dengan 3 orang peguam yang mewakili defendant. Itu boleh. Itu boleh dibuat. So, kamu kena tahu, poin saya di sini, tak semestinya ada MC, kes akan tangguh secara automatik. Tak adalah semudah sedemikian. Tapi, benda ni adalah bergantung kepada budi bicara mahkamah. Poin kita yang ketiga untuk hari ini adalah mengenai dokumentasi. Kadang-kadang ni, kes akan sampai tarik bicara. Bila dah sampai tarik bicara, tiba-tiba akan ada satu dokumen baru. Mungkin kita bersangka baiklah. Mungkin dokumen ini tak pernah dalam milikkan mana-mana pihak sebelum tarik perbicaraan. So, ada dokumen baru. So, bila ada dokumen baru, pihak yang akan menggunakan dokumen ini, dia tak boleh datang mahkamah, dia lemparkan dokumen ini, dia kata, okey, saya nak gunakan dokumen ini sebagai bukti baru. Tak boleh. Ini bukan filem, ini bukan drama. Ini kamu kena ingat. Bila kamu bagi dokumen ini, pihak lagi satu harus diserahkan sesalinan. Bila sesalinan diserahkan, dokumen itu harus diteliti. Tapi kamu kena ingat, dia tak semestinya pada setiap masa dokumen baru akan diterima sebagai bahan bukti sewenang-wenangnya. Pihak yang ingin mengemukakan dokumen baru ini mula-mula sekali kena bagi satu penjelasan, kena buat satu permohonan untuk menerangkan kenapa dokumen ini tidak dikemukakan dari awal lagi, kenapa dokumen ini hanya diberikan pada saat-saat terakhir. So dia prosedur dia, ada banyak prosedur di sini. Tak semestinya ada dokumen kita lempar, kita jalan kes, tak boleh. Ini kamu kena faham. Poin kita yang seterusnya untuk hari ini adalah mengenai keutamaan kes. Ini biasanya lebih kepada pengurusan dari pihak mahkamah. Dia macam ni lah. Mungkin untuk satu hari ini adalah satu kebiasaan yang kamu kena tahu ya.
dalam bidang saya sendiri pun saya selalu lihat benda ni. Mungkin satu hari tu ditetapkan 10 perbicaraan. Tapi secara realistiknya lah, kita ada lebih kurang 8 jam waktu mahkamah. Takkan kalau setiap 10 kes tu jalan serentak, pada hari yang sama, mahkamah tidak akan boleh menghabiskan kes-kes. Tapi ini adalah bergantung kepada cara kes tersebut diuruskan oleh interpreter dan sebagainya. Apa mereka akan buat? Mereka akan menilai kes-kes yang ada kebarangkalian yang tinggi boleh diselesaikan. Kes tu mungkin akan dimasukkan pada hari yang sama. Mungkin ada satu hari ni, kes ni kita dah tahu, confirm kes ni akan jalan. Sebab kes ni tak boleh selesai. So, kes tu akan ada. Di samping kes-kes tu akan ada banyak kes-kes lain yang mungkin mahkamah berpendapat bahawa kes-kes ni boleh diselesaikan. Tapi tahu-tahu bila dah sampai mahkamah, rupa-rupanya ada isu-isu yang tidak dapat dielakkan. Ada kes ni, semua kes tu tak boleh jalan. So, minta maaf, semua kes ni terpaksa jalan. So, bila semua kes ni terpaksa jalan, macam mana? Takkan hakim nak jalankan 10 kes rentak? Tak boleh. Pada hari yang sama tak boleh. Mana larat, hakim pun manusia. Lawyer pun manusia. So, memang tak boleh. So, apa hakim akan buat dalam situasi sedemikian? Hakim akan menilai kes mana yang ada keutamaan. Macam mana hakim menentukan keutamaan? Ini adalah budi bicara mahkamah 100%. Ini kamu kena tahu ya. Peguam tidak ada urusan ataupun tidak boleh mempengaruhi untuk menentukan mana satu kes yang ada keutamaan. So, hakim akan menilai. Bagaimana mereka akan menilai? Hakim akan menilai mungkin kes mana yang difailkan terlebih dahulu. Kes mana yang merupakan kes kepentingan awam. Kes mana yang merupakan satu tuntutan yang besar, mungkin pihak ni memerlukan tuntutan mereka dengan segera dan sebagainya. Ini adalah bergantung kepada budi bicara mahkamah. So, bila hakim tentukan, okey, kes ni keutamaan, saya akan jalankan dengan kes ni terlebih dahulu. Kes lain saya akan tangguhkan, saya akan bagi kamu tarik yang lain. Ini lagi satu poin. Poin kita yang seterusnya adalah rundingan penyelesaian. Ini terutamanya kes-kes sivil, kes-kes yang boleh diselesaikan. Kadang-kadang ni, terutamanya bila saya sebut kes insurans lah. Alright? Bila kita kata kes insurans ni, kadang-kadang ni ada tawaran. Pihak-pihak dah hampir nak selesai. Tapi mungkin perlukan sedikit masa untuk menasihati anak guam. Ataupun pihak lagi satu perlukan sedikit masa untuk berfikir dan sebagainya. Maka pihak-pihak boleh memohon dengan mahkamah untuk satu penangguhan. Untuk mendapatkan satu tarik baru. Supaya pihak-pihak diberikan ruang untuk berbincang untuk mencapai penyelesaian cara yang baik. Tapi mungkin kamu berpendapat, kalau nak settle kemudian lah. Kenapa tak jalan kes? Kamu kena ingat, bila kamu jalan kes, kedua-dua peguam adalah terikat untuk menasihati anak guam masing-masing. Saya bagi contoh. Mungkin pada takat ini, mungkin peguam defendant ataupun peguam insurans sebagai contoh. Saya bagi contoh di sini kalau tuntutan insurans. Berpendapat bahawa kes ini boleh diselesaikan dengan jumlah 50,000 katakan. Dan ini adalah cara kemalangan ini berlaku dan sebagainya. Tapi bila kes dijalankan, isu liability boleh berubah sebab ianya akan bergantung kepada bagaimana saksi-saksi memberi keterangan. So, bila saksi memberi keterangan, katakanlah pihak yang menuntut ni keterangan dia sungguh teruk sekali. Keterangannya memang tidak masuk akal, tidak boleh diterima sama sekali. Takkanlah kamu harapkan lawyer defendant ini untuk mengekalkan tawaran. So, untuk mengekalkan status quo, untuk mengelakkan sebarang kekeliruan yang sedemikian rupa, maka kes tidak akan dijalankan, satu penangguhan akan dipohon supaya rundingan penyelesaian boleh dijalankan. Ini kita kena tahulah. Sebab kamu kena tahu, tak semestinya dah jalan ni, benda ni boleh menguntungkan atau merugikan. Mungkin pihak-pihak dah setuju satu amount. Tapi bila jalan kes, amount tu boleh berubah. Mungkin amount yang kamu setuju ni, kamu akan rasa rendah selepas jalan dengan kes. Ataupun amount yang kamu setuju ni, kamu akan rasa tinggi bila kamu dah jalan dengan kes. Ini adalah budi bicara peguam-peguam. Tapi bila peguam-peguam dah jalan dengan kes ni, peguam terikat untuk menasihati anak guam. So, tak bolehlah kita dah jalan kes, kedudukan undang-undang dah berubah, kedudukan kes dah berubah, tapi anak guam tidak dinasihati. Itu salah. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu sesuatu yang peguam tidak akan buang. Kerana ianya akan menjejaskan reputasi peguam tersebut. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada persoalan, sila ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.